Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama lagi di dalam edisi yang kedua pelajaran Asy-Syariah di sanati al-thaniyah, di dalam bahagian yang kedua, al-qismu tsani fiqhul ibadat. Baik, sebelum ini kita telah membincangkan pada video yang pertama ad-darsut tasi' salatul jamaah. Kita telah bincangkan ta'rif solat jemaah, kita dah tengok dalilnya, kita dah jelas hukum solat berjamaah, kita dah tahu syarat-syarat sah solat berjamaah, kita dah diterangkan apakah syarat-syarat imam dan makmum, dan juga apakah kriteria pemilihan imam. Dan kali ini kita akan belajar tentang mawadi'ul imam wal ma'mum fi shalah. Dalam bahagian yang kedua ini, maknanya video yang kedua ini, kita akan membincangkan hanya 4 tajuk kecil yang ada di dalam salatul jamaah. Tajuk salatul jamaah iaitu mawadi'ul imam wal ma'mum fi shalah, al-muradu bil muwafiq wal masbuq, ahwalul masbuq, hikmatu salatil jamaah. Maknanya jikalau kita lihat di dalam buku teks, dari muka surat 102 sehinggalah 106. طيب الآن نبدأ الدرس مواضع الإمام والمأموم في الصلاة. Kedudukan imam dan makmum di dalam solat berjamaah. Yang pertama, al-awwal, in kana al-imamu rajulan wal ma'mumu min ar-rijali aw as-sibyan. Maknanya, sekiranya imam itu adalah seorang lelaki dan juga makmumnya juga adalah lelaki, awis sibyan ataupun kanak-kanak. Ini adalah situasi yang pertama, suratul ula. Terbahagi pula situasi pertama ini kepada dua keadaan. Al-halatul ula, in kana al-ma'mumu munfaridan qama fi janbihi al-ayman. Sekiranya makmum itu dia berseorangan, seorang sahaja, dia makmum seorang dan imam dah sudah tentu seorang, qama fi janbihi al-ayman, maka makmum tersebut berdiri di sebelah kanan imam, seperti gambar yang disediakan kepada kita di dalam buku teks tersebut. Maknanya dia ke belakang sedikit daripada imam, jangan terkedepan. Tumit kaki makmum mestilah terkebelakang daripada tumit imam. Baik, itu adalah keadaan yang pertama, ketika imam lelaki dan makmum juga lelaki ataupun kanak-kanak. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua pula, in kana al-ma'mum rajulaini fa akthar qamu khalfal imam. Sekiranya makmum itu adalah dua orang lelaki ataupun lebih, fa akthar qamu khalfal imam, maka mereka berdiri di belakang imam. Kita boleh lihat juga di situ disediakan kepada kita gambar ramai lelaki yang solat bersama dengan imam. Imam terus tentu lelaki, seperti kita pelajari sebelum ini, berada di belakang imam semuanya.
berbeza daripada jika makmum seorang dia berada di sebelah bukan di belakang. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada maklumat al-idhafiyah. Al-maklumatu al-idhafiyatu. Maklumat tambahan satu hadis yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita ketahui, dan lebih penting daripada itu ialah kita mengamalkannya, ialah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas, sekiranya manusia itu mengetahui, ma fin nida, apakah kelebihan ganjaran di sisi Allah Taala, fin nida dalam pada memanggil, menjadi muazzin, mengazankan, memberitahu solat fardu telah masuk, kelebihan menjadi seorang muazzin. Wasaffil awal, dan manusia kalaulah dia tahu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berada di saf yang pertama, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati ataupun dia tidak dapat untuk berada di saf pertama, ataupun dia tidak dapat untuk menjadi muazzin, illa ayyastahimu, melainkan dia boleh dapat dengan cara undi. Ramai yang nak jawatan tersebut, jawatan berada di saf pertama, jawatan menjadi muazzin, nak sebab apa? Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan, kemudian pakat-pakat nak dapatkan kelebihan tersebut, tidak mendapatinya, illa ayyastahimu, melainkan mereka kena mengundi, maka mereka akan membuat undian betapa sebenarnya besarnya ganjaran yang Allah akan kurniakan kepada mereka yang menjadi muazzin dan berada di saf pertama. Makna saf yang pertama ini berada di dalam solat berjamaah. Maka sekiranya seseorang itu tak rajin solat berjamaah, bagaimana dia nak berada di saf yang pertama? Maka kena rajin-rajinlah untuk solat berjamaah untuk mendapat ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat bekalan kepada kita di akhirat kelak, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seterusnya kita pergi ke situasi yang kedua. Kita lihat dia punya tajuk, in kana al-imam, sekiranya imam rajulan, seorang lelaki, aw imra'atan, atau imam itu perempuan, wal ma'mum, dan makmumnya adalah perempuan. Bagaimana keadaannya? Maka fi hadzal kitab menerangkan kepada kita ada arba'ah halat, ada 4 keadaan sekiranya imam lelaki atau imam itu perempuan dan makmum itu perempuan. Al-halatul ula, in kana al-imam rajulan wal ma'mum imra'ah qamat khalfahu, sekiranya imam itu lelaki dan makmum itu perempuan seorang, maka makmum perempuan seorang ini dia berdiri di belakang imam seperti mana gambar yang ditunjukkan kepada kita. Al-halatu al-thaniyah, keadaan yang kedua pula, in kana al-imam imra'atan wal ma'mum imra'ah qamat janibaha al-ayman, sekiranya imam itu adalah perempuan seperti gambar yang ditunjukkan di atas, dan makmum juga adalah perempuan,
seorang. Maka makmum yang seorang perempuan tadi ni, dia hendaklah berdiri di sebelah kanan imamnya, seperti mana hal imam lelaki dan makmum lelaki jika seorang. Baik, al-halatu tsalisah, keadaan yang ketiga yang dibawakan kepada kita, in kana al-imam rajulan wal ma'mum imra'atain fa akthar qumna khalfahu. Sekiranya imam seorang lelaki dan makmum dua orang perempuan, imra'atain fa akthar atau lebih daripada dua orang, seperti yang digambar itu. Kalau kita tengok ada 7 perempuan, termasuk kanak-kanak. Qumna khalfahu, maka mereka semua berdiri di belakang imam tersebut. Qumna khalfah. Wa al-halah al-akhirah, yani al-halatu ar-rabi'ah, in kana al-imam imra'atan wal ma'mum imra'ataini fa akthar qamat wastahun. Sekiranya imam itu adalah perempuan dan makmum juga adalah perempuan, 2 orang atau lebih daripada 2 orang, maka mereka berdiri di sebelah ataupun di tepi kiri dan kanan imam tersebut, seperti mana yang ditunjukkan di dalam gambar, iaitu imam berada di tengah-tengah makmum wanita. Alhamdulillah, الآن نستمر درسنا اليوم من مواضع الإمام والمأموم في الصلاة. نحن الآن في السورة الثالثة. إن كانت الجماعة مختلطين فعلى الترتيب الآتي. Sekiranya jamaah salat fardu berjamaah tersebut bercampur-campur antara lelaki, ada perempuan, ada khunsa, ada kanak-kanak dan sebagainya, maka tertib ataupun susunannya adalah seperti yang berikut. يقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم الصبيان ثم النساء. Baik. Maknanya ialah dimulakan kedudukan dengan imam lelaki, kemudian lelaki dewasa, kemudian kanak-kanak lelaki, seterusnya khunsa, seterusnya as-sabiyat, maknanya kanak-kanak perempuan, kemudian barulah diikuti yang terakhir wanita, barisan saf wanita. Ustaz yakin mesti ada dalam kalangan kamu yang bertanyakan tentang apakah yang dimaksudkan dengan khunsa, atau kata jamaknya ialah al-khunatha. Baik, untuk itu Ustaz akan membawa satu video di sini, persoalan yang ditanyakan kepada Al-Ustaz Azhar Idrus. Sila pendengarkan baik-baik, semoga bermanfaat. Tolong jelaskan beza pondang, khunsa, wadih, khunsa muski. Pondang ni wallahu a'lam sama ada khunsa ataupun apa, tapi biasanya mereka yang laki-laki berpawatakan lembut dan mereka ini memakai pakaian perempuan. Biasanya pondang ni lah yang masuk mal'unah, yang kena laknat. Faham? La'anallahu nisa, la'anallahu rijala yalbisuna siyawatar nisa au kama qala. Allah Taala melaknat akan orang laki-laki memakai akan lubsatan nisa, pakaian perempuan. Hak ni pondang. Khunsa wadih, khunsa muski. Dengar molek. Benda makna khunsa. Khunsa tarikh dia man lahu farjan. Orang yang ada 2 kemaluan. Itu khunsa. Siapa ada 2 kemaluan? Khunsa.
Kemaluan mana? Kemaluan yang laki-laki dan perempuan. Faham? Dia ada zakar, dia ada parak. Faham lagi? Siapa ada dua ni? Khunsa. Nampak? Itu takrif khunsa. Faham takrif tu? Khunsa, orang yang ada dua kemaluan. Kita tahu dah orang yang ada siapa ada dua kemaluan? Tahu tak? Tak tahu. Kalau kita ada dua kemaluan, kita tahu. Kita tahu kan? Mu dua kemaluan. Kita tahulah kalau orang takkan kita nak khabar. Nak kita buat liang je lah. Kita tulis di baju persatuan orang ada dua kemaluan. Buat itu. Malu ke orang lah. Jadi siapa ada dua kemaluan, laki-laki dan perempuan, dia khunsa. Wadah muskil relax tu. Faham khunsa tu. Dan kalau kemaluan puang belaka, laki belaka, tu bukan khunsa. Khunsa ni kemaluan puang ada, kemaluan laki pun ada. Faham tak? Baru dipanggil khunsa. Kalau dua-dua laki belaka, dia ada dua senjata laki. Dua zakar, tu bukan khunsa, tu Power Ranger. Kemudian pula kemaluan dia hak laki-laki boleh pakai untuk kencing umpamanya. Hak perempuan tak boleh pakai. Khunsa wadah. Lelaki dia panggil. Hukum orang lelaki. Dia ada alat dia, alat perempuan. Farak je boleh kecing. Hak laki-laki zakar tak boleh kecing. Dia panggil khunsa wadah wanita. Hukum orang perempuan. Wajib bersama kaum wanita. Dua-dua boleh pakai. Pukul 4 kecing kot lelaki. Pukul 5 kecing kot puang. Khunsa muskil dia panggil. Dia ni boleh pakai laki, boleh pakai baju puang. Tak ada salah bagi dia. Ni hebat kan? Nampak? Jumpa tadi lepas belum asar kas gebang. Nampak? Jumpa kat kuliah, pakai baju kena pula. Dah apa? Pasal dia dua-dua boleh pakai. Faham lah tu. Kalau tak faham bodoh benar. Seterusnya, mari kita ambil tahu, kita belajar apakah yang dikatakan atau dimaksudkan dengan al-muwafiq wal-masbuq fi salatil jamaah. Apa maksud muwafiq? Apa maksud masbuq? Baik, kita lihat daripada ta'rif al-muwafiq ialah man adraka ma'al imam qadran yas'ul fatihata qabla ruku'ihi fi ar-rak'atil ula. Maknanya makmum yang dia ada masa bersama imam, cukup masa dengan imam, adraka ma'al imam qadaran, cukup masa yang bagaimana? Yang yasa'ul fatihah, untuk dia membaca fatihah sebelum rukuk. Itu maksud muwafiq pada rakaat yang pertama. Wal masbuq, maknanya man lam yudrik ma'al imam qadaran yas'ul fatihata qabla ruku'ihi fi ar-rak'atil ula. Maknanya seorang makmum ini dia tidak ada masa, makna dia datang lewat sedikit selepas imam takbiratul ihram dan dia angkat takbir, dan dia tidak ada masa yang panjang ataupun yang mencukupi untuk dia membaca surah Al-Fatihah sebelum rukuknya imam pada rakaat yang pertama. Baik, ahwalul masbuq, keadaan makmum yang masbuq, maksudnya yang tidak sempat untuk membaca surah Al-Fatihah sebelum imamnya rukuk. Baik. Ahwalul masbuq man adraka al-imam wa huwa raki'. Faqad adraka raka'atan. Maknanya
Sesiapa dalam kalangan makmum adrakal imam, dia dapat bersama dengan imam ketika imam itu rukuk, maka ketika itu dia mendapat juga rakaat tersebut. Wa wajaba alaihi takbiratul ihram wa huwa waqifun thumma yukabbiru nadaban lirruku'i ma'al imam. Maknanya ialah wa wajaba, dan dia wajib takbiratul ihram waqifun, wa huwa waqifun, ketika dia berdiri niat takbiratul ihram. Kemudian makmum tersebut digalakkan secara sunat untuk dia bertakbir, rukuk dia bersama dengan imam. Maknanya apabila dia sampai untuk solat berjamaah di sesuatu tempat masjid, surau dan sebagainya, dia mendapati imam telah rukuk, baru rukuk, maka beliau pun, yang makmum tadi pun, masuk ke dalam saf, dia bertakbir, dia berdiri, dia bertakbir, kemudian terus dia takbir pula untuk kali keduanya, untuk dia daripada berdiri tadi terus untuk dia rukuk bersama dengan imam. Wala tajibu alaihi, dan dia tidak diwajibkan qiraatul Fatihah, membaca surah Fatihah. Maksudnya dia sampai masuk dalam saf, dia angkat takbir, dia berdiri, dia angkat takbir, terus dia rukuk, maka ketika itu dia mendapat rakaat tersebut bersama imam. Makna dia tidak perlu untuk menambahkan lagi rakaat setelah imam selesai solat. Dan seterusnya kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man adraka rak'atan min as-salati ma'al imam faqad adraka as-salah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Situ dia letakkan hanya Muslim. Maknanya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapat rakaat, iaitu sempat sujud bersama dengan imam daripada solat tersebut, maka sesungguhnya dia telah sempurna solatnya. Makna dia tidak perlu untuk bangun lagi menambah rakaat setelah imam selesai memberi salam. Itulah yang dimaksudkan seorang makmum, dia datang untuk solat berjamaah, dia tidak sempat membaca Fatihah, hanya sempat untuk berdiri, takbir, dan dia terus rukuk. Dia sempat bersama rukuk dengan imam, maka dia telah mendapat rakaat tersebut, tidak perlu dia ulangi. Baik, selesai. Seterusnya, thaniyan, man qara'a al-Fatihah wa fatahu ar-ruku' wal-i'tidal wa hawa al-imam lis-sujud. Maknanya sesiapa yang dia membaca Al-Fatihah, wafatahu ar-ruku', dan dia ghalib baca Fatihah, dia asyik baca Fatihah, terlepas untuk dia bersama dengan imam rukuk dan i'tidal, dan ketika itu wahwal imam disujud, imam hendak sujud, imam hendak memulakan pergerakan untuk sujud, dia masih lagi membaca Fatihah, tidak rukuk, tidak i'tidal, makna faqad batalat salatuhu, maka terbatallah salatnya fil jamaah, dalam solat jemaah. Wa wajabat alaihi, maka wajib bagi dia
ketika itu hina idzin al-mufaraqah, atau niat untuk berpisah dari solat berjamaah. Taib, Ustaz yakin ada lagi persoalan dan mungkin ada dalam kalangan pelajar yang dirahmati Allah sekalian yang masih belum jelas penjelasan ini, kerana mungkin dia memerlukan praktikal dan ulang kali penerangan. Mungkin di sana juga ada soalan yang berkaitan, yang berbangkit dan sebagainya. Itu boleh ditanyakan kepada guru masing-masing, dan di sini kita tidaklah ingin memanjangkan video. Kita hanya di sini sebut ringkas dan berkenaan dengan teks yang ada di dalam buku pelajaran kita, dan jika ada huraian pun kita ringkas. Dan cukup untuk nombor 2 min ahwali al-masbuq. Dan sekarang ini kita pergi kepada item ataupun al-thalisah. Wa man adraka at-taslimata al-ula ma'al imam yakunu mudrikan lil jama'ah fa'ala al-muqtadi itmamus salah. Maknanya, dan siapa-siapa yang dia sempat bersama imam pada salam yang pertama, at-taslimatul ula, yakunu mudrikan lil jamaah, maka dia dapat solat berjamaah dengan imam. Fa'ala al-muqtadi, maka ke atas orang yang mendapat solat jemaah tersebut, itmamus salah, wajib dia menyempurnakan baki rakaat yang ditinggalkan, yang tak sempat bersama dengan imam. Maka sekiranya solat itu adalah solat maghrib, dia sempat duduk waktu imam salam yang pertama, maka dia sempat dapat solat berjamaah. Kemudian dia bangun untuk menyempurnakan 3 rakaat yang dia tidak sempat bersama imam tadi ini. Alhamdulillah, jawlatuna al-akhirah. Ma hikmatu salatil jamaah? Awalan, tanzimu hayatil muslim. Solat jamaah hikmahnya ialah tanzim, mengaturkan, hayatil muslim, kehidupan seorang muslim supaya lebih teratur. Sekiranya dia mencontohi bagaimana tertib disiplin yang terdapat di dalam solat berjamaah. Islam mengajarkan sebegitu. Thaniyan, i'tibaruha ramzan wa syi'aran liquwatil muslimin. Solat jamaah ini diiktibarkan sebagai simbol atau syiar liquwatil muslimin, kepada kekuatan kaum muslimin seluruh dunia sebenarnya. Thalisan, mudha'afatul ajri minallah, mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang besar. Sila lihatlah, carilah, kajilah, bacalah, di sana terdapat banyak hadis, banyak kata-kata para ulama tentang besarnya ganjaran pahala orang yang solat berjamaah. Wa rabi'an, al-hathu 'ala at-ta'arufi wat-tanasuhi wat-tashawuri bainal muslimin. Al-hathu, menggalakkan, at-ta'aruf, berkenal-kenalan sesama orang Islam, wat-tanasuh, di sana terdapat nasihat menasihati, tegur menegur, tambah-tambah lagi ada kuliah, ceramah dan sebagainya. Itu satu medium yang baik, sama-sama berkongsi dan menasihati. Wat-tashawur, berbincang, bermesyuarat tentang hal
yang berkaitan dengan kaum muslimin, memajukan orang Islam dan sebagainya di antara orang muslimin, bainal muslimin. Wa khamisan rabtu hayatil ibadi bil khaliq. Rabtu mengikat, menyimpulkan kehidupan, hubungan hamba dengan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasadisan dawamu ittisali billah, sentiasa kita di dalam keadaan berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabi'an bara'atun nafsi minan nari wal nifaq. Solat berjamaah itu akan melepaskan seseorang itu daripada api neraka dan juga sifat nifaq atau munafiq. Wa thaminan ta'liful qulubil mutanafirati bainal muslimin. Ta'liful qulub maknanya melembutkan, menjinakkan hati-hati al-mutanafirah bainal muslimin, yang mungkin bertentangan, yang tidak harmoni dalam kalangan kaum muslimin. Dengan solat berjemaah itu akan melembutkan hati, menjinakkan hati di antara hati-hati orang muslimin. Allahumma alif baina qulubina, amin amin ya rabbal alamin. Kitab ini juga mendatangkan kepada kita hadis tentang hikmah solat berjemaah. Maka kita baca hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratul ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawahu at-Tirmizi. Hadis daripada Anas, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dia solat 40 yauman, 40 hari di dalam jamaah, berjamaah, dan dia mendapat takbiratul ihram bersama imam, maka dia akan ditulis untuknya 2 pelepasan, bara'atani, iaitu pelepasan untuknya daripada siksaan api neraka, dan yang kedua, satu pelepasan untuknya juga daripada dia terkena penyakit nifak ataupun penyakit orang-orang munafik. Semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempunyai semangat yang tinggi untuk kita beristiqamah dengan solat berjamaah. Mudah-mudahan kita akan dapat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita daripada kelebihannya yang amat banyak, dan mudah-mudahan kita terlepas dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga daripada sifat an-nifaq, sifat munafik yang akan menjerumuskan kita ke lembah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billahi min zalik. Alhamdulillah, kita telah selesai beberapa tajuk kecil di dalam solat berjamaah ini, dan seterusnya, video yang seterusnya insya-Allah kita akan masuk ke dalam bab atau tajuk al-masail al-muta'alliqatu bi salatil jamaah dan tajuk-tajuk yang seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita bersama, bertemu kembali, bersua semula insya-Allah. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Seterusnya, video ini dikongsikan dengan rakan-rakan yang sama dengan
pelajar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ramai yang akan dapat manfaat daripadanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jazakumullahu khairan katsira. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.